pembelajaran lepas. Okey, simple-simple saja. Okey. Adiana boleh mulakan? Assalamualaikum Cikgu, nama saya Diana Laila dari kelas 3 UM. Okey, 3UM. Apa yang punya ni? Feedback kamu ya pembelajaran lepas. Okey, apa yang kamu rasa pembelajaran lepas tu macam mana? Apa yang tajuk-tajuk yang kamu suka? Apa tajuk-tajuk yang kamu sukar untuk kuasai? Adiana. Saya suka faham Python. Python saya paling confused. Okey ya. Okey, Python. Okey, sekarang ni Adiana kamu punya kamera rosak kan? Okey, siapa-siapa yang ada kamera bila saya panggil dia kena buka kamera sekali jadi saya kenal lah. Nanti saya kenal kamu secara maya je yang mana satu. Okey, terima kasih Adiana. Okey, respon yang baik. Okey, Aiman. Okey, Aiman. Mana Aiman? Hilang dah. Ada Aiman kan tadi? Kamu tak respon pula. Okey, Aisyah Sufia. Ya, Cikgu. Okey, kamera elok tak? Elok. Aisyah buka lah. Cikgu kenal lah sikit. Mana Aisyah? Oh, ini Aisyah. Oh, rasa pernah ni kamu prefect kan? Lepas tu taekwondo. Itulah rasa macam familiar je Aisyah. Aisyah, tengok baru saya kenal. Kalau kamu tutup saya tak kenal. Adiana tak kenal ni. Adiana, tapi tak apalah nanti kita kenal. Okey, Aisyah boleh kenalkan diri? Nama saya, nama penuh Aisyah Sufia binti Asri dari kelas 3 UM. Lepas tu ASK saya suka Python. Oh, kamu suka Python. Jadi kamu bolehlah setakat yang Cikgu Naina Hajar tu bolehlah kamu buat sikit-sikit atau memang dah kuasai? Bolehlah buat sikit-sikit. Okey, bagus. Janatul Aliyah dah left dah. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, kemudian kita pergi ke Alia. Okey, Alia mana? Alia dah left dah. Anik. Oh, ni ada lagi. Okey. Siapa lagi ni? Anik, mana Anik? Anik hilang pula. Airil. Takut Cikgu. Lah, kenapa nak takut? Okey, Airil mana? Airil hilang dah. Anik? Left meeting. Kenapa left meeting? Anik, mana Anik? Saya ke? Alhamdulillah. Buka kamera Anik. Oh, cikgu kenal. Ni gambar kartun Mana Anik? Cepat buka kamera. Nanti cikgu. Masya-Allah. Okey, tak apalah. Cepat Anik. Kenalkan diri. Nama saya Muhammad Anik Hamzah bin Hashim daripada kelas 3 UM. Anik 3 UM. Okey. Lagi. Feedback pembelajaran lepas? Anik? Macam mana pembelajaran lepas? Oh, ya Anik ni namanya. Okey, tak apalah Anik. Okey, sekarang ni Airil. Asal sebut Airil je dia keluar. Okey, Anik. Azim? Azam? Mana Azim? Solehin. Okey, Solehin. Dia raise.
Raise hand. Ataupun saya rambang lah, mungkin tak sempat ya, ni 33 orang ni, lama ni sebab kita kelas sampai pukul berapa kelas kita? 11. 11 ya, okey tak apa sebab saya pun nak terangkan serba sedikit. Okey, Marsha. Okey, mana Marsha? Oh, saya sebut saya rambang Marsha? Ke kamu buka je lepas tu kamu tinggal Mana Marsha? Oh, tak ada. Ruby Sri. Ya, cikgu. Okay, good. Okay, Ruby, buka you punya kamera. Cikgu nak kenal Ruby yang mana? Oh, tak nampak. Ada ni lah, ada apa? Ada lampu dekat belakang tu, jadi cikgu tak berapa nak nampak. Okay, tapi boleh lah Ruby. Okay, Ruby, kenalkan diri. Nama saya Rubasri, saya dari kelas 3 USM. 3 USM ada pun. Okay. Saya subjek, saya suka ASK subjek. Okay, apa respon untuk pembelajaran lepas tingkatan 2, tingkatan 1? Subjek ASK interesting lah. Tapi boleh tak yang untuk Python? Okey tak hari tu? Boleh? Okey. Okey, bagus. Subasri. Solehin. Saya Ibu. Tadi kamu angkat tangan kan? Tak, saya salah tekan. Saya nak pergi tekan lain. Sorry. Oh, tak apa. Tak ada masalah. Okey, Solehin buka ni. Kamera. Oh, kamera Nak kenal. Ni muka saya. Solehin. Enggak ada Solehin ni, cepat. Kau main-main pula. Nama saya Solihin. Saya Ben Yusof. Saya kelas 3 USM. Oh, USM. Okey. Okey. So, pembelajaran lepas macam mana? Okey tak? Setakat ni? Okey, alhamdulillah okey. Okey, alhamdulillah. Okey, Zulfika. Tak ada Zulfika. Mana Zulfika? Okey, kejap ya. Oh, Zulfika ni kenal ni. Kejap ya. Hello. Ya. Sekarang ni you ASK dengan Cikgu Junaina. You tanya dekat you punya kelas group, ASK ada tak link? Kenapa kamu masuk yang ni? Kamu masuk grup ni ke? Tingkatan 3? Okay. You pergi masuk dalam grup kelas, you cuba tanya dekat kawan-kawan dalam tu. Sebab sekarang cikgu kelas online dengan tingkatan 3. Alright, bye. Okay, minta maaf ya. Mana Zulfika tadi? On kan kamera. Barulah cikgu rasa cikgu tak cakap seorang. Oh, ni Zulfika ni kenal ni. Suka merayap kan? Idola. Pengawas ke kamu? Ya ke, saya pengawas cikgu. Saya kan muka kamu ni saya kenal. Saya memang kenal tapi tak tahu nama je. Okey, ni Zulfika. Okey, kenalkan diri. Cikgu, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zulfika dari kelas 3 USM. Feedback saya untuk pelajaran lepas best jugalah. Semua tajuk saya boleh faham tapi kadang-kadang saya perlu minta bantuan kawan dengan cikgu juga. Okey. Alhamdulillah, bagus. Okey, terima kasih Zulfika. Okey, dah lah ya. So, saya 3 kelas USM, 3 kelas UM lah ya. Tadi secara random lah. Siapa yang saya tak pilih tu jangan kecil hati. Yang saya pilih tadi pergi left. Okey. So, okey ya. Okey, saya tunjukkan saya present ya.
Okey, sekarang ni saya buka silap. Ada orang masuk ke? Kalau ada orang masuk, saya kena ni tau. Dia tak guna MOE, saya kena accept dia dulu. Okey, 2021. Okey, adalah bahan ya untuk ASK. Mana bahan ASK saya? Okey, kejap ya. Lupa dah. ASK tingkatan 3. Bukan ni ke bahannya? Tak ingat dah, saya buat lama dah ni. Bahan ASK. Okay, firstly saya ingat saya nak tunjuk rancangan ni lah. Rancangan pengajaran dahulu. Okay. Saya hidekan. Okay, kejap ya. Dia akan buka. Dah buka ke belum ni? Okay ya, nanti ya, dia lambat sikit. Okay, untuk pengetahuan kamu, sekolah ya, kita ni cikgu telah menyediakan modul, ya, modul ASK untuk kita guna pakai lah ya sementara waktu ni. Ya, nanti kamu akan ke sekolah lah, bukan kamu lah, parents kamu akan ke sekolah ya. Kamu akan ambil buku teks dan kamu akan ambil modul pembelajaran ya untuk semua subjek ya. Cikgu telah sediakan ya. Okey, saya nak tanya, ada yang dah beli buku ke? Dah. Ada. Belum. Okey. Tapi tak apa ya, jangan risau ya pada yang siapa yang tak beli buku tu, dan tahniah lah ya kepada siapa yang dah beli buku tu, bersemangat Okey, bagus. Okey, lambat betul saya punya ni buka. Okey. Sebabnya saya buka banyak tau. Dekat bawah ni saya buka banyak. Okey, okey ya. Semua nampak tak? Okey, nampak tak? Okey, so ini adalah rancangan pelajaran tahunan ya yang telah saya sediakan. Okey, ini adalah perancangan saya sepanjang tahun 2021 ni lah. Okey, kita pergi satu-satu. Mungkin line saya ni slow sikit. Okey. Okey. Okey ya. So, sikit. Okey. Okey, sekarang ni okey ya. Okey, untuk minggu 1. Okey, kita hari ni lah ya 22 bulan 1 ya. Pentaksiran sumatif 3 20 pengenalan ASK. Okey, pentaksiran sumatif ni dia tak ada lah. Okey, dia akan ada bila kita bersemuka nanti. Okey, ini saya padam ni tak ada. Okay, ini kita ni lah, saya memang follow apa yang saya buat ni saya akan follow supaya mudah lah. Saya ni tak suka macam tak rancang. Apa benda yang saya buat saya rancang daripada awal, kemudian saya akan follow lah. Okey, untuk minggu ni kita cuma pengenalan saja untuk saya terangkan okey macam mana kita cara pembelajaran kita. Ya. Okey, untuk minggu kedua kita telah masuk pada tajuk 1 lah. Okey, tajuk 1 iaitu 1.0 konsep asas pemikiran computational, 1.1 pembangunan atur cara projek
Okey, ini adalah rentetan daripada pembelajaran tingkatan 1. Kamu ingat tak lagi kamu pernah belajar pembangunan atur cara? Ingat tak? 5 fasa pembangunan atur cara. Siapa ingat? Hello? Tak ingat? Ada ke? Ke saya terputus? Tak ingat cikgu. Tak ingat lagi? Tak ingat? Tak. Okey. Ini adalah tajuk tingkatan 1 ya. Sebelum kamu belajar HTML, kamu kena belajar papan cerita. Kamu ingat tak? Responlah sikit. Tak ingat. Tak ingat Okey, hilang ingatan terus. Tak ingat ke hilang ingatan? Tak ingat je. Okey, tak ingat. Dua-dua cikgu. Dua-dua hilang ingatan ya. Okey, harap 2021 ni kamu tak hilang ingatan. Bahan-bahan semua saya akan letak supaya kamu refresh balik. Sebenarnya bila refresh kamu tahu. Cumanya sekarang ni memang dah lama tak belajar kan. Jadi kamu pun orang kata tahun lepas pun baru first time kita pembelajaran atas talian. Jadi kita macam sedikit apa orang kata terkejut. Kita pun macam boleh macam tak boleh je nak adopt dengan suasana norma baru. Tapi saya rasa tahun ini tahun kedua, saya harap kamu dah boleh adapt dan adopt pembelajaran norma baru. Boleh ya? Boleh. Boleh. Okey. Boleh cikgu. Okey. So yang ini kita akan belajarlah 1.1 pembangunan atur cara untuk projek. Okey. Saya ingatkan kepada kamu, markah projek kita adalah 30%, 30% dan markah ujian bertulis adalah 70%. Biasanya 3 projek ini memang membantu kamu sama ada kamu dapat A, kita A, B, C, D kan? E ada tak? Tak ada lah kan? A, B, C, D kan? Iya dek tu. E ada, E gagal. E gagal. D lulus. E lulus. F. E pun ada. Iya dek tu. Okey, E ada. Maksudnya kalau E tu dia mesti 40 hingga 40 E E 40 hingga 49. Ya Jadi cikgu. 50 hingga 59 ataupun 50 hingga 55 saya pun tak pasti, saya tak ingat dah. Sebab yelah kita tak ada periksa kan. Tahun lepas kita adalah PBD. Jadi grade tu tak ada. Tapi tak apalah. Sebenarnya saya nak nyatakan projek ini membantu grade kamu. Sama ada kamu score, kamu nak score apa? A, B, kalau kamu dapat B, kamu boleh dapat A. Itu projek yang tolong. Okay, ataupun selama ni saya lah dengan saya kan, saya lebih suka pelajar saya ASK memang kena dapat A lah. Saya akan bantu pelajar saya dapat A dengan projek dan dia punya ujian bertulis. Saya akan bimbing pelajar sampai dia dapat A. Tapi saya tengok dululah, saya tengok dia macam mana ni kan. Saya memang membimbing pelajar lah tahun 2019 yang dapat 8A tu, straight 8A tu memang saya bimbing dia. Ya, dia dapat 8A. Jadi itulah satu-satunya 2019 yang first batch yang ada PT3 yang selaras satu Malaysia guna paper yang sama. Tapi tahun ini tak. Tahun ini 100% sekolah yang urus. Okey, so projek ni penting lah Okey. Jadi saya juga dimaklumkan ya oleh guru kamu, ada sebahagian daripada kamu yang tak ada komputer di rumah, betul tak? Betul cikgu. Jadi yang tak ada komputer tu sekarang ni kamu gunakan handset lah? Yup. Saya kongsi phone. Kongsi phone? Guna, okey. Kalau ada laptop, ada desktop, okey. Tapi kalau tak ada, at least dia ada telefon ya. Nanti cikgu akan cari alternatif lain lah macam mana kamu nak buat projek ni. Ya, kamu perlu buat. Ya, sebab projek ni adalah nilai tambah kamu. Dia tak rugi. Nampak macam kamu tak belajar, sebenarnya kamu belajar tanpa kamu sedar.
Ya, ramai ya pelajar saya dia dapat D. Ya, dia dapat E, mungkin E, D. Tetapi bila dia di kata 4, dia sangat advance daripada orang lain. Sebenarnya itu yang kita nak. Kita nak kemenjadian murid. Kita bukan nak belajar pelajar yang boleh jawab ujian tulis. Tetapi secara secara sebab secara hands on dia tak boleh. Kita tak nak. Kita tak nak pelajar robot macam kita hasilkan pelajar mesin, macam mesin. Kita semua boleh buat. Tapi dia tak ada jiwa macam tu. Saya tak nak. Saya nak lahirkan pelajar yang ada nilai tambah. Dia boleh pergi ke mana-mana walaupun result dia atas kertas tu tak cantik di pandangan mata orang, tetapi dia boleh buat kerja. Kita nak jadi macam tu. Saya nak pelajar saya jadi seseorang yang boleh jadi leader. Kan? Sebenarnya you punya dekat atas kertas kamu tu dia tak menggambarkan diri kamu yang sebenarnya. Tak. Apa yang ada di atas kertas kamu tu adalah sikit saja. Ya? Attitude kamu melambangkan diri kamu. Okey? Kemahiran yang kamu ada melambangkan diri kamu. Ya, jadi kamu kena faham ya. Okey, itu satu. Dalam 1.1 ini, cikgu akan ajarkan, cikgu akan ajar kamu apa dia fasa-fasa yang terlibat dalam pembangunan atau cara. Ada 5 fasa. Okay. Dalam fasa-fasa tersebut, kita akan kaitkan pemikiran computational. Ini juga waktu tingkatan 1. Ingat tak? 4 pemikiran computational yang kamu belajar. Waktu tingkatan 1. Ingat? Okey, alhamdulillah kamu ingat. Kali ini tingkatan 3 kamu akan aplikasikan. Okey, contoh dalam pemikiran computational yang pertama apa? Apa dia yang pertama? Ingat tak lagi? Yang pertama, kita ada apa? Macam corak. Kita ada pengecaman. Pengecaman corak bukan nombor 1. First kali adalah apa? First kali ada teknik pemikiran dalam pemikiran computational kan? Teknik dalam pemikiran computational. Firstly kita ada leraian, decomposition. Kalau kamu ingat lagi, teknik leraian. Apa dia teknik leraian? Kita cuba pecahkan masalah-masalah kita. Apa yang isu kita ada? Contoh kita nak selesaikan apa? Kita nak selesaikan apa? Apa masalah kamu? Okey, masalah tidak dapat join kelas meet hari ini. Apa masalah kamu? Kamu kena leraikan, kamu kena senaraikan. Apa masalah-masalah kamu? Okey, pertama, kamu bangun lambat, tak dapat nak join. Yang kedua, lain tak elok, tak dapat nak join. Yang ketiga, apa lagi masalah kamu? Itu adalah teknik leraian. Ingat tak? Kemudian nombor 2 apa? Pengitlakan. Bukan. Penisskalaan. Bukan. Pengecaman corak. Yes. Okey, nombor 2 pengecaman corak. Okey, pengecaman corak tu macam mana pengecaman corak? Ingat tak? Kita akan cari benda yang sama dan benda yang berbeza. Yang sama kita gabungkan, yang berbeza kita gabungkan. Itu dia pengecaman corak. Okey, yang ketiga? Pengitlakan. Penisskalaan. Peniskalaan ketiga. Ya, kan kita tadi kita dah separate-kan. Yang sama kita kumpulkan, yang beza kita kumpulkan. Sekarang ni kita nak tekankan aspek-aspek yang penting je kita ambil. Yang tak penting kita buang. Itu ialah peniskalaan, abstraction. Okey, dan last sekali adalah teknik Pengitlakaan. Pengitlakaan. Apa tu? Pengitlakan. Pengitlakan. Generalization.
Okey, untuk apa tu? Untuk apa kita buat ni? Generalization, peitlakan ni. Okey, tadi kan kita ambil aspek-aspek yang penting kan. Kemudian kita buat teknik peitlakan ni bermaksud kita dah hasilkan satu rumus. So apa-apa masalah guna rumus ini. Itu contohlah. Itu adalah peitlakan yang paling last sekali kita dah dapat masalah tu, kita dah dapat selesaikan dengan rumus yang kita cipta, contoh. Dengan formula yang kita cipta. Macam tu. Itu adalah teknik pemikiran computational. Kenapa kita belajar teknik pemikiran computational? Untuk apa ni? Untuk membolehkan kita menyelesaikan masalah Dengan mudah. dengan mudah, dengan teratur, dengan terancang. Itulah dia asas pemikiran computational. Kita gunakan 4 teknik ini. Ini secara secara general lah ya. Nanti cikgu akan masuk lagi lah, lebih dalam lagi ya. Ni supaya refresh dulu. Okey, di mana kalau kamu lihat di sini, ini adalah tahap penguasaan. Okey, TP1 hingga TP6. Okey, TP6 tu macam mana? TP6 ini, okey, saya akan bagi TP6. Sekiranya kamu boleh cipta satu atur cara baharu yang lengkap berdasarkan pelaporan yang menggabungkan teknik pemikiran computational dalam fasa pembangunan atur cara secara sistematik. Yang ini saya akan bantu kamu. Saya akan ajar kamu satu persatu. Okey. Sebenarnya pada hari ini menyenaraikan teknik pemikiran computational ya. Kita yang belajar tadi kan. Okey. Siapa yang jawab tadi tu sebenarnya kita dah dapat dah TP1 dah pada hari ini. Okey, terangkan sekurang-kurangnya satu teknik pemikiran computational. Hari ni pun dah boleh dapat dah. Tadi cikgu dah terangkan kan? Kamu pun dah boleh bercakap. Ya, ini secara general je ni. Sepatutnya TP1 hingga TP3 ni memang wajib dapat lah. Masuk kelas je mesti wajib dapat. Setuju tak cikgu cakap? Setuju. Kan? Cikgu pelik. Cikgu pelik ada yang dapat TP3. Sebenarnya TP3 tu secara basic. Cikgu pun tertanya-tanya, kenapa pelajar dapat TP3 sampai akhir tahun tak berubah-ubah TP3? Sepatutnya tahap kamu kena dapat TP5 dan TP6. Paling tak pandai pun TP4. Patutnya lah. Kalau saya lah, saya macam tu. Kalau orang argue, saya punya markah yang saya beri kepada pelajar saya akan bagi evidence lah. Sebab saya adalah orang yang sangat teratur. Apa yang saya buat, saya catat. Apa yang buat, saya rancang. Saya nak ajar, saya ajar. Saya bukan jadi macam tu. Jadi bila siapa argue, saya punya markah, saya akan tunjukkan evidence. Contoh ya, kamu punya PBD kamu tu, bila cikgu semua dah bagi markah, okey, cikgu SU PBD tu, setiausaha PBD tu, dia akan comparekan dengan subjek lain. You just imagine, saya bagi kamu TP6. Contoh ya, TP6, kemudian kamu bahas, contoh matematik, sains, kamu dapat TP3. Kemudian cikgu tu akan buat verifikasi. Dia akan tanya saya, okay, bagikan evidence pelajar kamu yang kamu bagi dia TP6. Saya akan bagilah. Kemudian dia kata, takkanlah pelajar ni boleh dapat TP6 sedangkan dia matematik dia TP4, TP3. Saya kata memang boleh lah dengan saya. Saya yang ajar dia. Saya yang lebih tahu dia boleh dapat ataupun tidak. Jadi apa benda markah yang saya bagi tu, walaupun dengan subjek lain dia akan ketara, kamu akan dapat markah itulah. Ya, sebab saya ada evidence. Jadi orang lain tak boleh pertikaikan sebab saya guru kamu. Macam mana orang nak pertikaikan markah saya? Saya yang ajar kamu. Betul tak? Setuju tak? Betul. Ya, setuju. Ada juga yang mempertikaikan markah saya. Kata, kenapa saya bagi pelajar saya terlalu tinggi tahap penguasaan. Saya tanya dengannya, kamu faham tak PBD tu apa? Pentaksiran
bilik darjah. Saya mengajar dia ketika dalam bilik darjah. Saya tengok dia memang menguasai, dia boleh. Ya, tetapi kalau subjek lain saya tak tahu. Saya tak mengajar. Saya mengajar subjek saya. Saya akan mencatat kehadiran hari ni saya akan ambil. Nanti di akhir pembelajaran nanti saya akan inilah. Tapi dah pukul 11 lah you all. 11 1 minit. Okey ya, itu satulah ya. Itu memang cara saya. Cara saya. Dan saya boleh terima apa-apa saja ya. Pandangan daripada pelajar, tak ada masalah. Ya, kita manusia, kita boleh terima. Kita ada budi bicara sebab kita manusia. Kita ada hati, kita ada perasaan. Okey. Dengan saya guru kamu. Saya membimbing kamu. Okey, saya punya ni pun dah inilah. Dah beratlah, saya pun tak tahulah komputer ni sebabnya daripada pagi tadi saya buka. Okey. Okey, tak apalah ya. Okey, apa ya kerja kamu pada hari ini? Okey, pada hari ini tengok saya punya ni loading lagi. Saya nak pergi ke site lain pun tak boleh. Tak boleh ya. Okey, saya akan wujudkan Google Classroom. Okey, GC nanti saya akan bagi ya. Saya akan bagi saya tutup dulu. Okey dah, saya dah sampai kat sini. Okey, saya akan bagi link. So, stop presenting. Okey, saya akan bagi link ya. Saya akan bagi link kehadiran. Kehadiran saya akan bagi. Kemudian bahan saya akan bagi dalam GC lah. Ya. Okey, secara officialnya next week baru kita start. Okey, dalam GC itu nanti saya akan bagi saya punya RPT tadi, rancangan pengajaran tahunan, dan kemudian saya akan masukkan modul yang kita akan gunakan nantilah. Saya tak tahu modul tu kamu ambil minggu depan ataupun next week, lagi 2 minggu. Ya, sebab sekarang ni modul itu akan diambil dengan buku teks. Buku teks sekarang ni guru-guru yang buku teks sedang apa? Sedang packing kamu punya buku teks. Ya, jadi saya letak di situ. Okay, sekarang ini saya akan bagi kamu link ya. Kita akan habiskan kelas. Sebab lepas ni kamu ada subjek apa? Geografi. Geografi. Dia pun online ya? Online ke? Tak tahu. Hello? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi dia tak ni ya. Okey, saya akan cari mana link saya yang saya buat tadi. Record. Sekejap ya. Masalahnya saya punya line ni apa ni? Dia tak boleh lah. Dia tak boleh, kejap ya. Rekod kehadiran. Okey, kejap ya, saya bagi link. Sabar ya, saya punya ni masih loading lagi kehadiran ni. Saya nak bagi link ni. Boleh. Sabar sekejap je lagi. Tapi tahniah ya, hari ni ada 37 orang yang masuk. Kita ada 60 lebih ya. Nanti saya akan jejak. 2 kelas. Saya akan jejak pelajar yang tak ada tu. Saya perlu tahu. Kadang masalah tak ada ni, kadang share dengan adik-beradik, saya faham. Okey, sini. Sekejap ya. So saya letak di ruang chat. Okey. Okey, ada tak? Ada tak link kehadiran? Okey. Okey. Sekarang ni kamu isikan link kehadiran. Okey, kemudian kita boleh end lah. Okey, sementara itu tadi kamu cakap kamu dah ada grup Telegram kan? Ya. Okey, macam mana saya nak dapat kamu punya ni ya? Kamu punya nombor telefon ah? Sebabnya saya nak buat satu Tak dalam chat. macam mana? Tak dalam chat. Okey. Saya share dalam link kelas kamu. Okey. Boleh. Boleh cikgu. Kenapa kelas 3 untuk GL apa form tu? Cik kata, ya Allah, Masya Allah, tak apa.
Tak apa. Saya lupa. Sepatutnya tingkatan 3 kan? Tingkatan 3 kan? Okey, minta maaf lah. Minta maaf. Okey, tingkatan 3 saya betul-betulkan sekarang. Tak ada masalah. 3. Okey, saya refresh. Okey, kalau kamu buka lagi sekali memang tingkatan 3 dah. Okey, minta maaf ya. Okey, terima kasih ya pada siapa yang apa tadi tu? Siapa yang mengingatkan saya tadi tu? Okay, saya terlupa. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada 38 orang yang sertai meet kita pada hari ini, dan pada yang selebihnya nanti saya akan cuba jejak di mana kamu. Okey, so sekian saja. Terima kasih dan tahniah kepada semuanya. Okey, bye. Dah kat link tu je. Terima kasih cikgu. Bye Kashmir. Terima kasih cikgu. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Kashmir. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Thanks Bye cikgu. Kashmir. Bye dah. Dah mula dah. Please relax lah. வெளியாயிட்டே கைய நம்ம இடத்துல இருக்கும். சந்தோஷ் தர மைக்க தர டேய் அது பூந்துடே கடையை செஞ்சிட்டியா இல்ல தானே செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். முடிச்சிட்டியா? டேய் ஆனா அதுல பாரு ஃபார்ம் 2 னு போட்டுருக்கு. டூ யூஎஸ் நம்ம டிகேஸ் தானே. அதான் டேய் சந்தோஷ் பேசுடா. ரிஷிகா சொல்றா. எம்யூ பார்த்து தானே எத்தனை இடத்துல இருக்குன்ட்டு. அது அப்படியே லிவர்பூல்லாம் சமவாட இறங்கிக்கிட்டு இருக்கு லிவர்பூல். ஏறிச்சு அவன இடத்துக்கு சக்குன்னு இறங்கிடுச்சு. டேய் அடுத்த வர மேட்ச் தான் தோத்துக்கிட்டு இருக்கு லிவர்பூல். பாவம். இங்க ஒருத்தர் இருக்காண்டா லிவர்பூல் கஷீர். ஏய் என்னடா ரிஷிகா இருக்கு குரூப்ல. ரிஷிகா டேய் நான் வழியா சாப்பிட்டீங்களா? இது கூகுள் மீட்டிங் மாதிரி இல்ல, நம்மளுக்கு மீட்டிங் மாதிரி இருக்கு. சரி பாய்.